Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So, hari ini kita sambung bab 1, nombor nisbah. Di bawah subtopik 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif serta 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. So, kita tengok 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, bagaimanakah anda mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada satu garis nombor? So, kita tengok standard pembelajaran mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. So, perwakilan pecahan pada garis nombor sama saja seperti integer. Pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar, manakala pecahan negatif ialah pecahan yang kurang daripada sifar. So, kita tengok garis nombor di bawah. Okey, 1/2 bermaksud lebih 1/2 daripada sifar. Okey, 1/2 bermaksud lebih 1/2 daripada sifar. Okey, kalau negatif pula, negatif 1/2 bermaksud kurang 1/2 daripada sifar. Okey, manakala negatif 1/2 bermaksud kurang 1/2 daripada sifar. So, kita nak tengok contoh soalan. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. So, macam mana kita nak wakilkan pecahan yang berikut kepada garis nombor? Yang pertama, bila melibatkan pecahan, untuk kita wakilkan pecahan yang telah diberikan pada satu garis nombor, yang pertama, kamu kena samakan dia punya pembawah. Untuk lebih jelas, kita kena samakan dia punya pembawah. So, dekat sini kita tengok pembawah dia 2, 4, 4, 2. So, kita boleh samakan, jadikan pembawah dia 4. So, yang ni kita darab dengan 2. Yang ini pun kita darab dengan 2. So, kita akan dapat yang ini 2/4. Manakala yang ini adalah negatif 2/4. So, bila kita dah dapat nilai dia, lebih mudah untuk kita bandingkan. Bila bandingkan, kamu tengok nombor yang lagi besar, negatif, nombor negatif yang lagi besar, nombor dia besar, bagi negatif dia adalah nilai dia lebih kecil. So, kita tengok negatif 3/4 dengan negatif 1/2, maka nilai yang lagi kecil adalah negatif 3/4. Okay, kemudian negatif 1/2. Kemudian di sini kita tengok nombor positif. Okey, 1/2 ni adalah 2/4. 2/4 dengan 1/4 mana lagi besar? Mestilah 2/4. So, dekat sini kita akan letak 1/4. Okey, di hujung sini adalah 1/2. Ataupun 2/4 lah. Okey, so kita dah dapat wakilkan pecahan pada garis nombor. So, kalau macam soalan ni macam mana ya? Kena samakan dia punya pembawah. Yang ni darab dengan 2, darab dengan 2. So, yang ni kita darab dengan 5, yang ni darab dengan 5, yang ni kita darab dengan 2, kita darab dengan 2. So, kita tulis balik dekat atas ni. 1/10 negatif 6/10. So, yang ni 5/10. Dan yang akhir sekali adalah negatif 2/10. So, saya tak nak ikut dia punya urutan betul lah. Saya nak tulis 4 saja dekat sini. Okay. So, mana yang paling besar? Negatif 6/10 ke negatif 2/10? Mana yang nilai lebih kecil bagi negatif? Negatif 6/10. So, dia duduk dekat bahagian hujung sekali. Okay, kemudian negatif 2/10. Kemudian 1/10 dengan 5/10. 1/10. Kemudian yang akhir sekali adalah 5/10. So, 5/10 ni adalah sama dengan 1/5 lah. 1/5. Okey, 2/10 ni sama dengan negatif 1/5. Okey, 6/10 sama dengan negatif 3/5. Sorry, ini 1/2 silap.
Bukan 1/5, 1/2. Okay, so okay, so ini 1/2. So kita dah dapat satu garis nombor. Okey, bagaimanakah anda membanding dan menyusun pecahan positif dan negatif mengikut tertib? Okey, standard pembelajaran adalah membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. So macam tadi jugalah, cuma kita perlu susun dia mengikut tertib menaik. So yang pertama, penyelesaian kita perlu samakan dia punya pembawah. So kita tengok ada 4, 2 dan 8, kita boleh jadikan pembawah dia 8. So yang ini, yang 4 semua darab dengan 2. Yang 2 kita akan darab dengan 4. So kita akan dapat yang ini 1/8. Yang ini negatif 6/8. Okay, yang ini negatif 1, 2/8. Seterusnya kita akan dapat 4/8. Dan negatif 1, 5/8. Dan yang akhir sekali negatif 3/8. So bila kita dah samakan pembawah, kita boleh terus susun dekat dalam garis nombor. Seperti yang inilah. Bila kita susun, okay, kita akan dapat yang paling kecil sekali adalah negatif 2. Tak ada negatif 2 kat sini. Negatif 1, 5/8. Ni. Yang paling kecil sekali. Kemudian negatif 1, 2/8. Kemudian negatif 1. Negatif 6/8. Negatif 3/8. Kemudian sifar 1/8. 4/8 dan juga 1. So, maka pecahan disusun mengikut tertib menaik. Negatif 1, 5/8. Negatif 1, 1/4. Negatif 3/4. Negatif 3/8. 1/8 dan 1/2. So, kita dah dapat banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okay, sekarang kita nak tengok bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan juga pecahan negatif. So, standard pembelajaran kita ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. So, seperti biasa, tertib operasi kita bermula daripada kurungan, darab atau bahagi, kemudian tambah atau tolak. So, kita nak tengok contoh 11. Kita nak selesaikan. Okey. 1, 2/3 darab 2/5 tolak 5/6. So, bila kita tengok gabungan operasi ini, yang pertama, kita tengok ada kurungan. So, kita perlu selesaikan kurungan terlebih dahulu. So, yang ini kita tukar dulu. Tambah. So, ini akan jadi 5/3. Okay, darab dengan 2/5 tolak 5/6. So, kita nak buat macam mana? Kita kena samakan pembawah. Yang ini darab 6. Yang ini darab 5. Darab 5. Ini darab dengan 6. So, kita akan dapat 12/30 tolak dengan 25/30. So, kita akan dapat 5/3 darab dengan, dah kita tolak 12 tolak 25. So, kita akan dapat negatif 13/30. So, dekat sini dia melibatkan operasi darab. So, kita boleh kecilkan. Kita boleh matikan 5 ni dengan 30. So, ni 6. So, kita akan dapat satu darab negatif 13. Positif negatif akan jadi negatif 13 per dengan 3 darab 6. Kita akan dapat 18. So, ini adalah dia punya jawapan. Negatif 13/18. So, kita tengok pula soalan B. Bila kamu tengok soalan B, kita nampak dari kiri ke kanan, kita nampak ada tambah, ada bahagi. So, kita perlu selesaikan operasi bahagi terlebih dahulu. Kita tulis balik 5/8. Okey. Kita tambah dengan, yang ini tambah, darab, ini tambah. So, kita akan dapat 3 darab 1 tambah 1, 4 per dengan 3. Okey, bahagikan dengan 5/8.
6. Negatif 5 per 6. So, kita nak tukar operasi bahagi kepada operasi darab. Okay, bila kita tukar bahagi kepada darab, pecahan dekat sebelah dia kita perlu ubah yang dekat bawah, dekat bahagian bawah naik atas, atas pergi ke bawah. So, jangan lupa dia adalah nombor negatif. Kita buat kurungan lah sebab dia nombor negatif. So, kita buat 6 per 5. Okay, so 5 per 8 tambah, selesaikan yang ini. Okay, 4 darab dengan negatif 6, 3 darab dengan 5. So, kita tengok dulu, boleh kita kecilkan tak? Matikan dia, okay, boleh 3 dengan 6. So, kita matikan 3 ni 1, 6 ni 2. So, 4 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 8. Bahagikan dengan 5. Okay. So, 5 per 8 tambah negatif 8 per 5. Kita tulis balik 5 per 8 tambah tolak, dia akan jadi tolak lah 8 per 5. So, bila dah sampai dekat sini, kita tengok pembawah dia tak sama. Jadi, kita samakan. Ni darab 8, ini darab 8. Okay, ni kita darab 5, darab 5. So, kita akan dapat 25 per dengan 40 tolak 60. 4 per dengan 40. So, kita akan dapat 25 tolak 64 negatif 39 per 40. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. So, ini adalah dia punya jawapan akhir. So, kita dapat negatif 39 per 40. Okay, sekarang kita nak tengok soalan penyelesaian masalah. Bagaimana anda menyelesaikan masalah. So, standard pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan negatif. Okey, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan, 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul dan negatif 1 per 2 markah diberi pada setiap jawapan yang salah. Meling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh oleh Meling dalam kuis tersebut? So, kita tengok soalan di sini So, yang pertama tengok kuis matematik mengandungi 20 soalan. So, yang pertama kita tahu dia ada 20 soalan. Okey, kemudian untuk jawapan yang betul dia dapat berapa markah? 2 markah bagi jawapan yang betul. So, markah bagi jawapan yang betul adalah 2 markah. Untuk jawapan betul. Okey, setengah negatif 1 per 2 markah diberi bagi jawapan yang salah. Okey, kalau jawapan yang salah, dia dapat 1 per 2. Jawapan yang salah. Okey, Meling menyertai kuis dan dia jawab semua soalan. Maksudnya dia jawab 20 soalan lah. Jumlah markah bagi jawapan yang salah. Okey, so yang diberi kat sini, jumlah markah jawapan yang salah ialah berapa? Negatif 4. Okey, soalan dia, berapakah jumlah markah yang diperoleh oleh Meling dalam kuis tersebut? Dia nak jumlah markah, total semua markah dalam kuis tersebut. So, sekarang ini kita nak tengok dulu bilangan jawapan yang salah. Okay, bilangan jawapan yang salah ialah negatif 4. Jumlah markah yang salah yang telah diperolehi iaitu negatif 4. Kita akan bahagikan dengan negatif 1 per 2. Sebab satu soalan yang salah, markah yang dia akan memperolehi ialah negatif 1 per 2. Sebab kita nak tengok berapa bilangan jawapan yang salah. So, kita selesaikan bahagi jadi darab. Negatif 2 per 1. So, kita akan dapat negatif-negatif positif lah. So, 8. Berapa soalan dia yang salah? 8 soalan. So, macam mana nak dapat jumlah markah dia? So, jumlah markah dia
ialah bilangan soalan dia semua ada berapa? 20 20 soalan. So 20 kita tolak dengan bilangan yang dia salah 8. Okey, kemudian kita kena darabkan dengan 2 sebab satu soalan markah dia adalah 2. Positif lah. Positif 2 ataupun 2 lah untuk jawapan yang betul. Darab 2. Kemudian kita kena tambahkan jumlah markah dia yang salah iaitu negatif 4. Sebab bila dia buat salah, dia akan masukkan sekali dekat dalam jumlah markah. So, kita akan dapat 12 darab dengan 2 tolak dengan 4. So, 24 tolak 4. So, kita akan dapat 20. So, markah dia adalah 20 markah. So sekarang kita nak pergi kepada 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Standard pembelajaran kita ialah mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada satu garis nombor. Okey, bagaimanakah anda mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada satu garis nombor? Okey, perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama seperti integer dan juga pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. So kita tengok garis nombor dekat bawah. Okey, 0.5 bermaksud lebih 0.5 daripada sifar. 0.3 bermaksud lebih 0.3 daripada sifar. Okay, kalau di bahagian negatif pula, negatif 0.5 bermaksud kurang 0.5 daripada sifar. Negatif 0.3 bermaksud kurang 0.3 daripada sifar. So, kita tengok contoh 12. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. So, macam mana nak wakilkan? Sama juga untuk integer dan juga pecahan. Paling ke kiri adalah nombor yang paling kecil. So, kita tengok nombor yang paling kecil pastilah nombor negatif. Negatif 0.5, negatif 0.8, negatif 1.3. So, yang mana paling kecil? Negatif 1.3. So, di sini kita letak negatif 1.3. Kemudian yang kedua kecil, nilai dia adalah negatif 0.8 dan negatif 0.5. Kemudian kita tengok nombor positif kita ada 0.7 dan 0.2. So, mana yang paling besar? 0.7 di sini. So, di sini adalah 0.2. So, kita dah dapat wakilkan nombor perpuluhan yang berikut pada satu garis nombor. Okey, bagaimanakah anda membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib? So, standard pembelajaran adalah membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. So, contoh 13 banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. So, kita nak tengok tertib menurun. Okey, macam mana nak buat? Sama juga macam tadi, kita tengok negatif 1.6, 0.5, negatif 0.3, 1.4 dan negatif 0.7. Kita tengok terlebih dahulu nilai yang paling kecil. Yang mana paling kecil? Negatif 1.6. So, di sini kita letak negatif 1.6. Okey, kemudian kita tengok untuk nombor negatif, nilai dia yang kecil lagi. Yang mana? Negatif 0.7. Kemudian kita tengok lagi nilai yang negatif lagi. Mana? Negatif 0.3. Dekat sini negatif 0.3. Kemudian tengok nilai yang positif 0.5 dan 1.4. So, dekat sini 0.5. Dan yang akhir sekali adalah 1.4. Okay, so, perpuluhan disusun mengikut tertib menurun. Tertib menurun, dia mestilah nilai yang lebih besar kepada nilai yang kecil, iaitu 1.4, 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7 dan negatif 1.6. Okay, kita tengok contoh bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. So, standard pembelajaran kita adalah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. So, nilaikan setiap yang berikut mengikut tertib seperti yang telah kita ketahui. Kita perlu selesaikan dulu kurungan, kemudian darab
ataupun bahagi, kemudian tambah ataupun tolak dari kiri ke kanan. So penyelesaian untuk soalan yang pertama, 3.5 tolak 6.5 darab 0.2. So kita perlu selesaikan bentuk di dalam kurungan terlebih dahulu. So kita akan dapat 3.5 tolak dengan 6.5 darab 0.2, kita akan dapat negatif 1.3. So selesaikan 3.5, tolak-tolak akan ditambah 1.3. So kita akan memperolehi nilai dia 4.8. So untuk B, okay, 7.23 tambah 2.77 bahagi 0.8. So dekat sini ada kurungan dan juga ada bahagi. So kita perlu buat kurungan terlebih dahulu. So kita buat kurungan 7.23 tambah 2.77. So kita akan dapat 10.0. Dan kita akan bahagikan dengan negatif 0.8. So kita akan dapat nilai dia negatif 12.5. So untuk C, dia melibatkan tambah kurungan dan juga darab. So kita buat kurungan terlebih dahulu. So negatif 3.7 yang kita tambah terlebih dahulu. So kita akan dapat so kita akan dapat 7.1 dekat sini. Kemudian kita darab dengan 0.3. So bila dah sampai sini, kita tengok ada tambah, ada darab. Bila ada tambah dan juga darab, kita kena selesaikan darab terlebih dahulu. So kita akan dapat negatif 3.7 tambah dengan 7.1 darab 0.3, kita akan dapat 21.3. So negatif positif, operasi dia adalah tolak, nombor besar tolak nombor kecil. So kita akan dapat nanti jawapannya negatif 1.57. So ini adalah dia punya jawapan. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan negatif? Okey, harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05, RM2.05 pada suatu ketika. Okey, kemudian harganya melonjak sebanyak 0.37, maksudnya melonjak dia akan jadi positif lah 0.32. Kemudian menyusut sebanyak 0.28 sen setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham tersebut. So daripada sini kita tahu harga saham dia adalah 2.05. Kemudian harga dia melonjak iaitu positif 0.35. Kemudian menyusut sebanyak 0.28 setiap jam selama 3 jam. So kita kena darab dengan 3 lah, selama 3 jam. So hitung harga akhir saham tersebut. So macam mana nak kira harga akhir? So harga saham 2.05 kita akan tambahkan dengan harga saham yang telah melonjak 0.32 sen. Kemudian kita akan tambahkan dengan penurunan sebanyak 28 sen selama 3 jam. So negatif 0.28 darab dengan 3. So kita akan memperolehi, kita buat darab ni dulu, 2.05 tambah 0.32 tambah ni kita akan dapat negatif 0.84. So 2.05 tambah tolak ni lah, tolak 0.84. So kita akan dapat nilai akhir dia adalah 1.53. So berapa harga akhir saham itu? RM1, RM1.53 sen. So rumusannya dekat sini. Okey, pada video yang pertama saya telah menerangkan berkenaan dengan integer. Okey, kemudian tadi kita dah tengok pecahan positif, pecahan negatif, dan juga nombor perpuluhan positif dan juga nombor perpuluhan negatif. So nanti saya akan buat video yang terakhir berkenaan dengan nombor nisbah. Okey, itu saja. Bye bye.